الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh mengerjakan apa yang disuruh dan menahan diri dari melakukan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan orang-orang yang mendapat nikmat kejayaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sidang Jumaat yang dimuliakan, Islam menyeru dan menggesa kita supaya kita menjadi umat yang aktif, sentiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan menegah kita daripada menjadi umat yang pasif, malas bekerja, serta suka bergantung hidup dengan pemberian dan bantuan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kemudian telah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan kamu masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Pun begitu, masih ada suami, bapa ataupun individu yang malas bekerja, suka meminta-minta, atau lebih dahsyat menipu harta orang lain dan memakan harta yang tidak sepatutnya. Justru golongan ini perlu diberi kesedaran dan juga nasihat. Telah berkata Rafiq bin Khadij, "Qila ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Artinya, telah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah pekerjaan yang paling baik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang lelaki yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik." Pekerjaan yang paling baik di sisi Islam ialah pekerjaan yang dijalankan dengan usaha sendiri ataupun kebolehan diri sendiri. Artinya, rezekinya itu jelas dari hasil keringatnya. Perniagaan yang diterima di sisi Allah dengan diberi pahala kepada pelakunya, iaitu perniagaan yang dijalankan secara jujur dan bersih daripada segala bentuk penipuan dan pengkhianatan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, perlu diingatkan bahawa tanggungjawab berusaha mencari rezeki yang halal bagi menyara hidup diri sendiri dan ahli keluarga adalah satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang umatnya daripada menjadi penganggur, pengemis dan hanya menadah tangan memohon simpati orang lain. Dalam Islam tidak ada istilah menganggur dan tidak ada juga istilah malu untuk mencari rezeki melalui pekerjaan yang halal. Lebih buruk lagi jika ada yang memakan hasil daripada menipu orang lain ataupun mengambil harta orang secara paksa, seperti memakan harta isteri atau pihak lain tanpa diri sendiri berusaha. Tanggungjawab nafkah adalah atas bahu suami atau bapa kepada anak-anak. Jangan suami pula makan hasil keringat isteri sedangkan dia malas bekerja, padahal mencari nafkah itu kewajipan suami ataupun bapa kepada anak-anak. Bahkan bekerja mencari nafkah merupakan satu jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabirain fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilish syaitan." Artinya, sesiapa yang keluar bekerja demi anaknya yang masih kecil, maka dia berada di jalan Allah. Dan siapa yang keluar berusaha demi orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka dia berada di jalan Allah. Sesiapa yang keluar bekerja untuk dirinya sendiri agar dia dapat menahan diri dari perkara haram dan meminta-minta, maka dia berada di jalan Allah. Sesiapa yang keluar bekerja dengan riak dan menyombongkan diri,
maka dia berada di jalan syaitan. Hadis di atas telah pun menjelaskan kepada kita semua bahawa orang yang berusaha mencari rezeki demi melaksanakan tanggungjawabnya kepada orang di bawah tanggungannya, atau untuk memelihara dirinya daripada terjebak ke dalam perbuatan haram seperti mencuri dan meminta-minta, maka dia sebenarnya berada di jalan Allah serta telah memperolehi pahala sepanjang usahanya selagi dia menjaga niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu kemuliaan yang diberi oleh Allah agar para hamba-Nya keluar bekerja, berusaha mencari rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpah ruah di atas muka bumi yang luas ini. Sidang Jumaat yang dikasihi, rezeki yang diperolehi daripada sumber-sumber yang halal akan diberkati dan mencukupi walaupun ianya sedikit. Terdapat banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis yang sahih tentang amalan yang boleh dilakukan oleh para hamba-Nya untuk mendapat limpahan rezeki serta keberkatannya. Antaranya ialah yang pertama, perlulah kita beriman, bertakwa serta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banyakkan istighfar. Istighfar, pohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa-dosa yang dilakukan akan membawa kepada limpahan rezeki. Yang ketiga, bersedekah. Amalan bersedekah turut membantu dalam membuka pintu rezeki seseorang. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, berdasarkan apa yang telah disampaikan sebentar tadi, dapatlah kita simpulkan seperti berikut. Salah satu daripada sebab kebahagiaan hidup adalah mempunyai harta yang halal, diberkati serta mencukupi untuk menampung keperluan hidup diri sendiri dan ahli keluarga kita. Berusahalah mencari rezeki yang halal bagi menampung keperluan hidup diri sendiri serta keluarga, yang mana ianya adalah satu kewajipan. Menadah tangan memohon simpati orang lain bagi orang yang masih mampu berusaha sendiri adalah satu perbuatan yang hina dan dilarang oleh Islam. Semua jenis pekerjaan yang halal adalah baik, tidak ada yang cacat cela. Apa yang menjadi kecelaannya ialah perbuatan orang yang malas, menganggur, yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan harta tanpa mempedulikan halal ataupun haram. Insan yang berjaya ialah insan yang berusaha mencari rezeki yang halal dengan keringat dan daya usahanya sendiri tanpa bergantung harap kepada bantuan orang lain. Orang yang bersusah payah bekerja demi mencari rezeki yang halal untuk menyara hidup diri sendiri serta keluarga akan diberikan ganjaran pahala seperti orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyyil karim. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
Allahumma ayyid bidawam at-taufiq wal hidayah, as-sihah was-salamah. Oleh kerana kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wakadzalika kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ja'al baladana maliziyya aminan mutmainan sakha'an rakha'an دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.